Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Astaghfirullahal azim, innallaha ghafurur rahim, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa' wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah dan taufik darinya. Pada malam ini masih lagi Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita nikmat yang alhamdulillah memungkinkan kita masih lagi melaksanakan solat maghrib. Mudah-mudahan Allahumma Muhammad dapat tadi sebentar tadi kita melaksanakan solat maghrib secara berjamaah bersama anak isteri kita di rumah kita. Muslimin muslimat rahimakumullah, di kesempatan maghrib isyak pada malam ini sebagai tazkirah, peringatan untuk kita bersama, saya tidak bawa seperti sebelum ini baca semuka kemudian tajwid, seterusnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tadabbur ayat Quran, kerana selepas daripada isyak nanti lebih kurang 9 suku malam akan kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bersama insya-Allah membaca suratul kahfi. Jadi kesempatan maghrib isyak ni suka untuk saya memperingatkan diri saya sendiri dan tuan-puan muslim-muslimat rahimakumullah. Di samping pada malam ini saya bertugas ya. Jadi tidak dapatlah untuk melaksanakan atau kita nak sebut live streaming seperti mana sebelum ini ya, kerana dengan live streaming tu kita dapat memaparkan ayat yang akan kita baca. InsyaAllah selepas daripada isyak, sekiranya diizinkan Allah dan lain internet pun okey, lancar, insyaAllah kita akan bersama membaca suratul kahfi, kerana pada malam Jumaat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad disunatkan dan merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca suratul kahfi pada malam dan hari Jumaat. Jadi kita mengambil peluang pada malam ini, khususnya malam Jumaat. Muslimin muslimat rahimakumullah, tajuk yang kita nak bicarakan sebagai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tazkirah, untuk peringatan kita bersama apa persiapan kita menyambut Ramadan al-Mubarak. Kita tinggal lagi seminggu. Ya, hari ini malam ini dah masuk malam 23 Syakban. Dan kalau kita tengok pada takwim 29 Syakban, Syakban itu 29 hari. Maksudnya malam Khamis minggu depan, malam Jumaat minggu depan kita telah pun masuk 1 Ramadan.
Jadi kalau sekiranya pengumuman tarikh bermulanya puasa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada hari Jumaat, 1 Ramadan itu pada hari Jumaat, maka Sya'ban kita 29 hari. Kemudian malam Jumaat itu telah pun masuk malam Ramadan, malam pertama Ramadan, dan dah mula kita melaksanakan solat sunat tarawih. Jadi berbaki seminggu saja. Berbaki seminggu saja untuk kita membuat persiapan dan persediaan untuk menyambut Ramadan Al-Mubarak. Kebiasaan kita menyebut tentang persiapan dan persediaan, kadang-kala kita lebih melihat kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itulah persiapan dan persediaan menyambut raya. Kalau boleh, khususnya untuk tahun ini kita dalam kemelut pandemik COVID-19, jadi kita sepatutnya mengutamakan menyambut Ramadan Al-Mubarak. Kerana kalau kita kata nak menyambut hari raya, wallahu ta'ala alam, boleh jadi tak kita dapat menyambut hari raya seperti mana sebelum-sebelum ini. PKP itu bersambung 2 minggu, kemudian 2 minggu, tapi kita tidaklah berharap dan kita berdoa agar PKP Perintah Kawalan Pergerakan ini segera berakhir, kerana dari sudut melaksanakan ibadah, kita berasa seronok sekira mana dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan di rumah Allah, di masjid, melaksanakan solat sunat tarawih di rumah Allah, di masjid. Jadi kalau PKP kita tidak dapat melaksanakan solat tarawih di rumah Allah, hanya kita dapat melaksanakan tarawih di rumah masing-masing, stay at home, berjamaah dengan ahli keluarga, maka selayaknya kita melebihkan persiapan Ramadan. Kerana pastinya lebih kurang 4 atau 5 malam kita akan tarawih di rumah. Kalau sekiranya PKP itu berakhir pada 28 April, maka boleh jadi kita akan tarawih 4 atau 5 malam. Jadi persiapan dan persediaan khususnya bagi ketua keluarga kan. Kalau sebelum ni disebutkan ketua keluarga saja boleh keluar untuk beli keperluan kan, seorang saja ketua keluarga. Dan kemudian masuk Ramadan, ketua keluarga juga perlu menjadi imam kepada ahli keluarga. Dia tak boleh kata, "Oi, aku ni baca pun tak berapa lancar ni kan. Aku baca Quran ni pun tak berapa lancar." Dan dibanding pula dengan isteri, isteri aku mengaji dulu sekolah Arab, tu sekolah agama, bacaan dia elok lagi, ginilah. Lah Minah jadi imam, mana boleh. Kerana lagu mana pun bacaan suami, nak sebut lagu mana, bacaan suami itu kurang baik, bagaimanapun bacaan isteri lebih baik macam mana pun, tetap suami jadi imam. Kerana dari sudut kita katakan keutamaan dan kelayakan untuk jadi imam. Wanita ni dia boleh jadi imam selagi mana sekira mana tak ada lelaki, barulah dia boleh jadi imam. Tapi kalau ada lelaki, tak kira lah suami dia atau anak dia, anak dia yang boleh jadi imam, maka ia kena jadi makmum kepada lelaki. Perempuan tak boleh menjadi imam kepada lelaki, walaupun perempuan itu, Allahumma salli, isteri itu bacaan dia lebih baik daripada suami. Maka ini dalam keadaan yang dibenarkan pada keadaan suami, lelaki jadi imam, yang makmum itu lebih baik bacaan. Tetapi kalau dalam lelaki semua, maka pastinya yang lebih baik bacaan itulah yang menjadi imam. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi pastinya 7 hari lagi berbaki untuk kita membuat persiapan menyambut Ramadan Al-Mubarak. Tidak lain dan tidak bukan persiapan rohaniah dan juga jasmani. Persiapan untuk kita mempersiapkan diri kita masuk bulan Ramadan Al-Mubarak. Kerana bulan Ramadan ini, Allahumma salli Muhammad, ialah kerana di siang hari kita berpuasa, seperti mana perintah Allah dalam ayat yang ke-183 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada kaum umat
sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah Allah untuk berpuasa, kewajipan berpuasa kepada orang yang beriman. Bila hari dia? Sambungan dia ayat 184, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Hari yang mana? Ayat 185, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk, hudan linnas menjadi petunjuk bagi manusia, menerangkan petunjuk dan membezakan di antara yang hak dengan yang batil. Baik, kembali kepada persiapan Ramadan. Kita sedia maklum ayat 183 tadi Allah sebut la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu matlamat berpuasa, matlamat puasa Ramadan. Jadi pastinya di awal Ramadan untuk tahun ini kita masih lagi dalam suasana PKP kan. Pelbagai macam kita sebutkan keluhan ya, keluhan dari netizen. Oh, Ramadan ni tak ada bazar Ramadan. Bukan kata tak ada bazar Ramadan, muslimat masjid pun tak boleh nak pergi kan. Makanya nak menggambarkan kepada kita pada tahun ini, awal Ramadan tahun ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perlu kepada mujahadah dan juga pengorbanan ya, khususnya Allahumma salli ala Muhammad, diri kita lah, setiap daripada kaum muslimin. Kerana bila mana dalam kehidupan kita stay at home ni, kita sedia maklum lah ya, kadang-kadang kita bersemangat bila kita berada di rumah Allah, di masjid kan. Bila di rumah sendiri kita sedia maklum ya, kerana Allahumma salli ala Muhammad ya, masing-masing kita sedia maklum diri masing-masing. Kalau di rumah ni kan, nak melaksanakan solat sunat tarawih tu berat sikit lah berbanding di masjid, kerana kita jadi makmum. Kalau di rumah di rumah kita nak sembahyang tu boleh jadi kita buka puasa kan, buka puasa kita pun makan pun boleh tahan kan, boleh tahan banyak makan. Jadi bila banyak makan, dia jadi berat, jadi letih kan. Bila lapar kemudian makan banyak, letih. Bila letih di rumah ni sedia maklum nak mendirikan solat sunat tarawih tu berat banding kita mari ke masjid. Bila mari masjid tu maka kita ikut imam. Tapi bila di rumah maka makin bertambah dari sudut apa? Dari sudut kita sebutkan ujian. Walaupun bulan Ramadan, Allahumma salli wa sufidati syayatin, dibelenggu syaitan. Syaitan dibelenggu, tapi tetap ada dengan kita ni nafsu. Apa tu, hak berasa malas kan, hak letih, kemudian mari kelemahan yang ada daripada nafsu sendiri, kerana nafsu itu menyuruh kepada suka kepada perkara-perkara yang tidak baik. Kalau tanya nafsu, maka Allah Muhammad Muhammad, maka dia nak rehat kan. Bila kenyang tanya nafsu, mu nak sembahyang tak? Kenyang ni, penat ni, letih ni, aku nak rehat dululah. Bila rehat ni kita katalah rehat. Bila rehat ni di rumah sedia maklum lah kan. Lepas makan rehat duduk atas katil, nyanda di kepala katil kan. Kemudian mari dah kenyang, penat dah, letih dah makan, mari mata pun jadi ngantuk, tidur. Nampak? Jadi itu antara perkara yang boleh kita nak sebutkan melemahkan diri kita daripada melaksanakan Allahumma salli ala Muhammad, ibadah kepada Allah di bulan Ramadan. Tetapi bagi orang yang mengambil peluang, sebenarnya pada musim PKP ni banyak ruang dan peluang dia boleh nak rebut. Kerana 24 hours tubik kau putih pula 24 jam kita duduk di rumah, melainkan kita keluar lah untuk cari makanan lah kan. Yang ketua keluarga sajalah boleh keluar. Masalahnya duduk di rumah. Bila duduk rumah ni, Allahumma salli ala Muhammad, pastinya masa tu banyak lah, masa lapang tu banyak. Cuma bagaimana kita mengisi. Sebab itu kadang tanya kepada kita, mu rasa PKP ni rasa lama ke rasa sekejap? Pasti semua kata rasa lama, cemu, puas, boring. Pasal duduk di rumah, lama duduk di rumah kan. Kalau bukan PKP kan,
paginya kita keluar dah. Kadang-kadang kalau kerja kita tempat kita jauh, kerja jauh, 6.30 kita keluar dah. Kemudian petang baru balik sampai kat malam dah. Lepas tu malam rehat tidur. Oh, sekejap yang masa berjalan sehari-hari. Tapi kerana kita duduk di rumah, duduk tunggu sehari-hari, kemudian habis 2 minggu PKP, umum pula sambung lagi 2 minggu. Masya Allah, tabarakallah, puasa lama lagi 2 minggu. Ni lagi 2 minggu pula sampai 28 bulan. Lepas tu tak itu lagi, minggu depan tengok macam mana umum, macam mana tengok. Kalau umum sambung lagi, Masya Allah. Jadi bertambah lagi lah, Allah Masya Muhammad, puasa kita dalam PKP dan ibadah-ibadah yang lain. Muslimin muslimat rahimakumullah. Pastinya persiapan kita ialah persiapan diri kita sendiri. Ya, persiapan dalam erti kata Allah Subhanahu jasmani kita, mempersiapkan diri kita agar kita sihat, ya, agar dapat kita melaksanakan ibadah puasa dengan sebaiknya. Cuma bila PKP ni tak penat duduk rumah bila kata duduk tidur lah kan, banyak tidur tapi rugilah kita sebutkan tadi. Alangkah cantiknya diisi dengan baca Quran, ya, diisi sehari kita tu kan. Paginya kita bangun makan sahur. Makan sahur tu lagu mana pun guna bangun juga. Walaupun kata wah aku ni tak sahur pun boleh puasa molek, tak ada masalah. Pasal aku ni bukan jenis makan banyak. Ada pasal sahur tu tasahharu fa inna sahura barakatun. Bersahurlah kamu kerana pada masa sahur tu ada berkat. Jadi rugilah pasal walaupun kita makan sebiji kurma, walaupun kita minum setengah air cukup sebagai nak ambil berkat masa tu. Kemudian masa tu banyakkanlah istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun, pada masa sahur ni mereka mohon keampunan. Mereka memperbanyakkan memohon keampunan kepada Allah pada masa sahur. Kerana masa tu masa Allah berkenan untuk mengampunkan dosa. Masa tu Allah sebut lagu mana Allah memperkenankan doa hamba. Lebih mustajab masa tu. Masa yang lebih mustajab. Bila hamba aku minta sesuatu yang dia nak, aku beri. Mana menurut yang Allah berkehendak nak berilah. Jangan pula kita kata, aku doa tiap-tiap waktu sahur ni sekian-sekian doa yang khusyuk. Sampai hari ni tak dapat. Jangan pula kita salahkan pada masa tu. Masa tu tetap masa yang cantik, masa yang terbaik, masa yang mustajab. Cuma bagaimana Allah berkehendak nak beri kepada kita, apa yang kita hajat itu adalah kehendak Allah. Kita kena serahkan kepada Allah. Lebih kepada perkara yang khusyuk kita minta. Contoh bagaimana Allah Masya Muhammad, contoh mudah kita kata pasangan suami isteri dia menikah lama tak dapat anak. Nikah kata lebih kurang 15 tahun 20 tahun tak dapat anak. Duduk tiap-tiap masa ni duduk minta nak dapat anak. Duduk berdoa kepada Allah nak anak. Ya Allah, kurniakanlah kepada aku anak. Kurniakanlah kepada kami suami isteri ni anak. Duduk 10 tahun 15 tahun tak dapat anak. Jangan pula kita mempertikaikan masa tersebut. Masa ni tak jadi aku berdoa kepada Allah tak dapat. Bukan begitu. Kenapa? Kerana kita kena yakin bahawa apa yang kita panjatkan Allah dengar. Allah dengar. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jelas situ ayat sebut 186 surah Al-Baqarah. Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu ya Muhammad tentangku anni fa inni qarib, maka katakanlah kepada mereka yang bertanya bahawa sungguhnya aku dekat dengan hamba. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku memperkenankan. Ujibu dakwah doa seruan permohonan permintaan. Ad-da'i, orang yang berdoa. Idza da'an, apabila dia berdoa. Maknanya semua ruang dari sudut orang yang berdoa tu Allah dengar dan Allah memperkenankan. Cuma bagaimana Allah berkehendak nak beri itu adalah dengan kehendak Allah. Kita tak boleh petikai aku doa panjang tahun, dia doa berpuluh tahun berdoa tak dapat. Itu sebenarnya kita tidak redha dengan ketentuan Allah kepada kita. Ni lah masa ni lah kita nak kena redha. Kita nak kena letak bagaimana kita kata kita beri contoh 20 tahun tak dapat anak, doa ni pada tahun pertama sampai tahun 20, tahun ke-20 tak dapat anak. Maka ni lah kita nak pegang ayat asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu suka. Anak ni semua orang suka. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan dia tu buruk bagi kamu. Kita tak tahu apa yang akan berlaku. Pada Allah boleh jadi bila kita ada anak ni menyebabkan kita jadi rosak. Anak ni menyebabkan kita jadi Allah Muhammad
berlawanan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, kerana kalah dengan anak. Kita tak tahu, benarlah kita nak perkara yang akan datang kita tak tahu, seperti mana yang disebut dalam suratul Kahfi. Wa ammal ghulam, kan, bagaimana kisahnya Nabi Allah Khidir alaihi salam, menyembelih, kan, seorang kanak-kanak, kan. Maka Nabi Musa pun tegurlah pasal apa dibunuh kanak ni tak ada apa salah. Kerana Allah beri ilmu laduni kepada Nabi Allah Khidir alaihi salam, dia boleh tahu, dia tengok budak ni, kalau budak ni nanti besar dia akan merosakkan iman mak dan ayah dia, maka aku bunuh dia supaya dia tidak merosakkan iman mak dan ayah dia. Jadi ni masa ni kita nak kena pegang bahawa apa yang kita suka ni bukan semestinya hak kita suka tu baik pada kita, kerana perkara akan datang kita tak tahu. Maka Allah tak beri itu adalah satu jalan kebaikan yang Allah berkehendak beri kebaikan kepada kita, muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi gunakanlah peluang yang ada dalam masa beberapa hari, 7 hari ini, untuk kita mempertingkatkan ilmu tentang puasa, kan? Khususnya kita sebut tadi, pastinya kerana kita akan tarawih di rumah, ya, khususnya bagi yang nak jadi imam, boleh jadi ayah, suami ayah, atau anak lelaki yang dah besar dah, dah balik dah, yang elok pada bacaan, boleh jadi ada anak kita yang hafiz Quran, masya-Allah. Tak apalah, anak tu boleh jadi imam. Tapi kalau tak ada kita, maka kita perbaikilah pada kadar bacaan yang boleh kita perbaikikan. Kalau kata tak boleh juga, aku dah ingat ni walaupun ayat surah lazim, tak apa, bacalah rakaat pertama hak mana ingat qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu, dah memang baca ayat lazim dalam tarawih pun rakaat kedua al-ikhlas dah, qul huwallahu dah rakaat pertama, kan. Ingatnya kuliah aja, al-kafirun je ingat. Tak apa, rakaat pertama al-kafirun, rakaat kedua qul huwallahu. Begitu mari rakaat seterusnya, kan, 2, 4, hak nombor 3 tu pun kuliah, hak nombor 4 qul huwallahu, tak salah. Pasal kita isi tak baca pun tak apa, baca Fatihah saja pun tak apa, sah dah sembahyang. Cuma cantiknya tambahlah sebagai bacaan tambahan yang sunat selepas daripada Fatihah, baca hak mana ingat, kuliah, baca kuliah rakaat pertama, rakaat kedua qul huwallahu je ingat, qul huwallahu. Mari rakaat 4, 2 rakaat senyap, rakaat 3, 4, kan, kuliah qul huwallahu. Lepas tu rakaat 6, 7 pula 5, 6 kuliah dengan qul huwallahu. 7, 8 kuliah qul huwallahu. Kalau 8 rakaat, kan, kalau 20 pun sama, buat kuliah qul huwallahu, kuliah qul huwallahu. Kenapa? Kerana solat itu yang menjadi rukunnya sebab bacanya adalah Fatihah, itu sunat je. Cuma kalau kata ingat banyak lagi ayat lain, surah lain, cantiknya susun. Hak ni hak disusunkan alhaqumut takasur, ni susunan tu masya-Allah tabarakallah. Kalau boleh baca lagi hak ayat-ayat lain, surah Baqarah apa, susun jugalah, susunlah. Kalau berasa nak baca sejuzuk semalam, masya-Allah tabarakallah. Kalau si keluarga boleh ikut, ya cantik lah. Dan ada anak yang hafal Quran, nak kita anak tu jadi imam, mu bacalah. Bagi kita khatam tahun ni 30 juzuk Quran khatam dalam tarawih, masya-Allah tabarakallah. Satu usaha yang, ataupun kita katakan niat dan usaha yang insya-Allah pastinya mendapat ganjaran yang besar, khususnya melaksanakan solat sunat tarawih ni di rumah masing-masing bersama ahli keluarga, dapat pula khatam 30 juzuk. Kalau tak boleh khatam pun 30 juzuk dalam tarawih, sekurang-kurang kita dapat melaksanakan tarawih secara berjamaah. Pastikan, usahakan untuk kita tarawih berjamaah. Hak sekarang ni kita usahakan solat fardu berjamaah, kan. Jangan pula kita kata masjid tutup, masjid kita duk pusing-pusing, tidak puas hati masjid tutup, kan. Kerana itu adalah kita kena aku pada perintah daripada ulil amri untuk tutup masjid, kita kena tutuplah. Melainkan berapa orang pegawai masjid saja boleh, 3 orang, ya. Alhamdulillah negeri Kedah baru keluar arahan daripada Kuasa Fatwa Negeri Kedah membenarkan 3 orang untuk setiap waktu solat berjemaah di masjid, daripada pegawai dan AJK masjid. Ya alhamdulillah, malam ni dapat lama dah, 2 minggu kalau tak silap tidak dibenarkan, maksud tutup terus bila saja mari azan, lepas tu balik, kan. Mula petang kemarin keluar daripada Jabatan Kuasa Fatwa
3 orang berjemaah, maka alhamdulillah ya. Makna berjemaah 3 orang ni secara bergilir lah, bergilir dan berjadual, supaya apa, di sana ada kepentingan, keperluan dia nak melepaskan tanggungjawab fardu kifayah. Tu waktu keperluan solat apa tu jemaah di masjid Jumaat tu, tak apalah pasal Jumaat tu dia punya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, syarat dia mau kena 40 orang, ramai kan. Jadi ramai-ramai ni kan tidak apa dalam suasana pandemik COVID-19 ini, perkara ramai-ramai tu, keramaian ni semua dibatalkan belaka. Jadi tak apalah, bila tidak melaksanakan solat fardu Jumaat, solatlah fardu zuhur di rumah masing-masing berjemaah dengan ahli keluarga. Jadi kelebihan kemuliaan hari Jumaat tu tak ada. Bukan kata tak ada Jumaat, jadi Jumaat kita ni tak ada tak ada kemuliaan, kelebihan tak ada. Tak, masih lagi ada. Masih lagi ada semayang pula, mandi sunat Jumaat. Mandilah pagi tu, mandi sunat Jumaat, walaupun kita tak mari masjid, semayang di mandi. Hak sunat hari Jumaat tu masih ada. Malam Jumaat baca surah Kahfi hari Jumaat masih ada. Semua sunat hari Jumaat, potong kuku ke apa semua, hak membersihkan diri, Allahumma salli ala Muhammad. Maka semua tu masih ada lagi. Bukan kata tak ada Jumaat, tak mayang Jumaat ni tak ada dah habis. Ya dak, masih ada lagi. Kalau kita dapat pakas kebang imamah ni mayang hari Jumaat, maka ada ganjaran yang lebih dia. Pakaian putih, ada masing-masing kelebihan tu. Allahumma salli ala Muhammad. Sunat dalam berpakaian pada hari Jumaat ya tetap ada lagi, kerana kita ni kelebihan itu kemuliaan pada Sayyidul Ayyam, penghulu bagi sekalian hari. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi cadang tak mau cakap panjang lah pasal tazkirah, peringatan ya. Jadi mudah-mudahan dapat kita mempersiapkan diri kita dengan sebaiknya untuk menyambut Ramadan Al-Mubarak. Dan sebelum saya mengakhiri tazkirah, saya menyuruh kepada tuan-puan untuk bersama kita membaca suratul Kahfi pada jam 9 suku ya, selepas daripada insya-Allah ya, bersama-sama dengan saya insya-Allah selepas daripada isyak 9 suku lebih kurang, untuk kita baca suratul Kahfi dan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabak pandemik COVID-19 ini dari dari belenggu ya, membelenggu kita ya, membelenggu kita hingga ke saat ini ya, yang kes yang aktif 2,300 lebih kurang kan. Dan kita berharap ya, dengan pada pengakhir malam Jumaat Syaban, dan malam Jumaat itu sendiri ya, antara malam-malam masa yang Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa hamba-Nya insya-Allah. Jadi sekali itu untuk tazkirah, dan insya-Allah kita akan sambung kembali 9 suku lah insya-Allah untuk bersama kita membaca suratul Kahfi ya, suratul Kahfi. Dan insya-Allah pada bacaan suratul Kahfi kita akan buat seperti sebelum ini. Allahumma salli ala Muhammad, kita paparkan ayat dari suratul Kahfi untuk sama-sama kita membaca. Kalau tuan-tuan dapat bersama dengan mushaf Al-Quran masing-masing, itulah yang terbaik, kerana kita bersama dengan Al-Quran, memegang Quran, melihat kepada Quran pun dapat pahala, baca lagi tambah pahala. Sekarang itu mudah-mudahan beroleh manfaat, khususnya pada diri yang bercakap, agar kita berusaha untuk mempertingkatkan kualiti diri kita untuk menyambut Ramadan Al-Mubarak. Dan insya-Allah di kesempatan yang lain kalau diizinkan oleh Allah untuk saya nak memberikan pencerahan khususnya berkaitan dengan solat sunat tarawih, kerana masing-masing kena melaksanakan tarawih di rumah masing-masing. InsyaAllah saya akan cuba tengok masa yang sesuai untuk kita nak mengupas sedikit berkaitan dengan solat sunat tarawih secara berjamaah di rumah masing-masing, insya-Allah sekiranya diizinkan Allah Subhanahu wa taala dalam 7 hari yang berbaki sebelum masuknya Ramadan Al-Mubarak. Jadi sekali itu mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, apa yang baik datang daripada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, apa yang buruk lemah salah silap
terkasar bahasa adalah kelemahan yang datang daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf, dan hakikatnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa arsalnaka linnasi rasula, dan kami utuh kepadamu rasul, wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon keredaanmu dan syurgamu, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami berlindung denganmu ya Allah dari kemurkaanmu dan nerakamu. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun, yang Maha Mulia, suka mengampunkan hamba-hambamu. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Wa walidina, ampunkanlah juga dosa-dosa kedua kami. Wa jamil muslimin wal muslimat, seterusnya ampunkanlah dosa-dosa muslimin muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami pada bulan Sya'ban ini, dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, sinari hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu, kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada, sebagaimana Kau menyinari bumi-Mu dengan matahari-Mu dengan selamanya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sabaraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.